Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia nikmat izin inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hujan pada malam ini, rintik pada malam ini insya-Allah sebagai manfaat kepada kami, tidak sebagai malapetaka kepada kami, dan mudah-mudahan insya-Allah ianya juga akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beramal ibadah lillah, yang hanya semata-mata kerana Allah, amal ibadah yang insya-Allah yang akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beriman. Keimanan dalam arti kata kita yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin juga dengan sunnah, sirah hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada fasa yang kedua pada bulan Rabiul Akhir, bulan selepas bulannya kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita akan mendapat syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan jamin kita, Nabi akan memberikan syafaat kepada kita untuk kita masuk dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Mudah-mudahan 16 Rabiul Akhir, malam yang ke-17 ini akan dikabulkan, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat dan tengah sekalian, tuan imam, tuan muazzin, seluruh jawatan kuasa Surau Al-Khairiyah Kampung Tebing Tinggi yang terima tengah sekalian, bila mana kita menyebut tentang soal kita nak masuk dalam syurga Allah, kita nak masuk dalam syurga bersama dengan Nabi Rasulullah, nak duduk kita di kolam Al-Kautsar miliknya Nabi Rasulullah, telaga Al-Kautsar kepunyaan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mahu tidak dapat tidak, kita kena duduk dalam cabang jihadnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau di Malaysia ini faham jihad ni satu aja. Jihad, perang. Perang, jihad. Jihad, perang. Sedangkan tuan-tuan, dalam satu kitab kecil siri peperangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan bahawa jihad yang pertama, yang mula-mula sekali ialah jihadul almi, jihad tuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, walaupun ikut bulannya habis dah, Rabiul Awal ni habis dah, masuk Rabiul Akhir, tapi kita tak berhenti untuk mengingat Nabi Rasulullah. Sebab jihadul almi, jihad kita tuntut ilmu Allah seperti mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi duduk dalam cabang jihadul almi ini. Nabi duduk dalam cabang untuk berjihad
menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Tuan-tuan, buktinya ialah bila tiba bulan Ramadan, Jibril akan datang bertemu dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana Jibril datang ketika itu, Nabi akan duduk untuk Nabi bertadarus bersama dengan malaikat Jibril. Apa makna bertadarus ini? Faham kita baca Quran ramai-ramai buat bulat. Lepas orang itu orang ini, lepas orang ini orang itu, lepas orang itu orang ini. Bulat ikut giliran. Tapi kalau kita tengok kaedah bahasa Arabnya, darasa yadrusu dirasatan madrasatan mudarisun, belajar. Tadarus itu ialah maknanya belajar. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertadarus, maknanya kita belajar. Bila Nabi bertadarus dulu dengan malaikat Jibril, Nabi belajar dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu, yang mendapat directly daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu cabang jihad yang pertama ini perlu kita hadap. Tuan-tuan, surau kita ni kalau katalah 30 hari itu tak komplit ada pengajiannya, cari masjid. Tak ada pula di masjid, cari pula surau, tuan-tuan. Biar kita tak lekang. Tiap malam duduk dalam cabang jihad al-almi, jihad tuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak duduk dalam syurga nanti dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak masuk nanti dalam syurga dengan Nabi Rasulullah, dan kita nak Nabi lambai kita, kita nak Nabi gamit kita untuk duduk di kolam Al-Kautsar. Untuk duduk bersama dengan Nabi Rasulullah di telaga, di perigi Al-Kautsar. Tuan-tuan, satu contoh. Kenapa kena duduk dalam cabang jihad al-almi? Izinkan saya berjalan-jalan, tuan-tuan. Saya nak menulis. Boleh? Saya cikgu, tuan-tuan. 13 tahun mengajar di sekolah Izzuddin Shah. Terima kasih banyak Tuan Imam kita. Tuan-tuan, kalau tengok nama Nabi, nama Nabi kita ini, kita mulakan dengan namanya Muhammad. Tuan-tuan cuba tengok dalam Al-Quran. Ada satu ayat. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaum, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah ilaikum, yang diutuskan kepada kamu. Dan akan datang min ba'di, selepas daripada aku, ismuhu Ahmad. Namanya yang Nabi Isa sebut, ismuhu Ahmad. Tuan-tuan, satu lagi contoh. Kita nyanyi lagu Ya Hanana. Boleh nyanyi sekarang? Tapi tuan-tuan nak nyanyi, saya dengar. Tak. Tuan, Ya Hanana, Ya Hanana tu, hujung tu sebut apa? Ahmad ke Muhammad? Ahmad. Ai, udah salah Nabi ke kita ni, tuan-tuan? Nabi Ahmad, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad. Salah orang ke pun? Nabi Isa sebut akan datang min ba'di, selepas daripada aku, ismuhu Ahmad. Dalam lagu Ya Hanana pun Ahmad. Tiba-tiba Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah. Kita betul ke tak betul Nabi kita ni? Ke nak tunggu lagi, tuan-tuan? Tunggu Nabi Ahmad muncul. Mangkok. Tuan-tuan, ini peri pentingnya jihad al-almi. Jihad tuntut ilmu-ilmu Allah dekat sini. Bila kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan,
Bahasa Arab ni kalau tuan-tuan buka kamus, cari Muhammad dengan huruf mim. Cari buka huruf mim, tuan-tuan. Bahasa kita M lah, tuan-tuan. Nah, cari huruf M tu, cari Muhammad, tak jumpa. Cari Ahmad, buka pula alif, tak jumpa. Sebab apa? Dalam kaedah bahasa Arab kena cari huruf asal. Huruf asalnya apa? Tuan-tuan cuba tengok hari ni. Mim nombor 1. Yang Ahmad nombor 1. Sama tak sama? Tak sama. Cuba tengok huruf nombor 2. Huruf nombor 2, ha. Orang kita panggil apa? Ha. Ha pedih. Kenapa panggil ha pedih? Ya? Tak ha masin ke, ha masam ke, ha manis. Dan ya? Ha. Dan ya? Kemudian huruf kedua, mim. Hak ni pun mim. Huruf ketiga, dal. Yang ini pun dal. Hamada yahmadu Muhammadun Ahmadun Hamidun Hamidatun itu makna yang sama, tuan-tuan. Ahmad dan Muhammad mempunyai satu makna. Oh, minta maaf makcik, oi tak nampak di belakang. Ya Allah Rabbi, ingat tak mana berorang. Udah selok langsir, baru nampak minta maaf dah. Minta maaf banyak-banyak. Jadi jenuh saya nulis, saya cantik nah. Harap makcik tengok tadi. Tuan-tuan ya, hamada yahmadu ni maknanya sama. Maknanya ialah yang terpuji. Sebab itu dalam cabang jihad yang pertama ni kita kena belajar. Jihadul almi ni jihad tuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kena. Sebab apa kena? Sebab tadi makna yang sama. Hamada yahmadu Ahmadun Muhammadun, maknanya ialah yang terpuji. Maka barulah kita faham, oh, walaupun Nabi Isa kata akan datang selepas daripada aku ismuhu Ahmad, namanya ialah Ahmad, tiba-tiba Nabi akhir zaman, Nabi kita ni namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Orang yang sama, tuan-tuan. Ianya adalah orang yang sama. Sebab itu kita kena duduk dalam cabang jihadul almi ni. Sampai bila ustaz nak belajar ni? Masuk universiti ke? Udah dapat ijazah ke? Tidak. Nabi kata apa? Talabal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu minal mahdi, dari buai, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Mati nanti baru berhenti kita belajar. Mati nanti. Ada orang kata, ustaz dah tua ustaz, dah pencen. Belum. Pencen belum membolehkan kita berhenti belajar. Ustaz umur dah 60, 70 lah ni. Belum. Nabi kata minal mahdi ilal lahdi, dari buai sampai liang lahat. Masuk liang nanti baru berhenti beramal ibadah. Masuk liang nanti baru berhenti kita belajar. Tuan-tuan, nama Nabi pun kadang kita tak ingat nama penuhnya. Minta maaf saya sebut. Tadi kita dah tahu beza Muhammad dengan Ahmad. Cuma ambil balik Muhammad tadi. Muhammad bin, minta maaf saya membelakangkan. Muhammad bin Abdullah. Ni bapa Nabi Rasulullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni pun bukan nama sebenar. Kita rujuk dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, titisan yang terakhir. Perempuan rujuk dalam kitab Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah. Rujuk dalam kitab Fiqhus Sirah. Mana-mana kitab sirah menyatakan bahawa Abdul Muttalib ni bukan nama sebenar. Nama sebenar Abdul Muttalib ialah Syaibah. Shin, Ya, Ba, Ta marbutah. Syaibah. Itu nama sebenar Abdul Muttalib. Arab ni, tuan-tuan, puan-puan, terkenal dengan laqab. Laqab ni apa dia? Nama gelaran. Nabi sendiri ada 2 laqab.
Nabi ada 2 nama gelaran. Apa nama gelaran Nabi yang pertama? Orang Arab Quraisy semua panggil Nabi dulu mula-mula Al-Amin. Semua orang tahu. Nama gelaran yang pertama ialah Al-Amin. Tuan-tuan, yang benar, yang terpuji, yang tak pernah bohong. Tuan-tuan, ada satu lagi nama gelaran, Abu Qasim. Yang kedua ialah Abu Qasim. Kenapa namanya Abu Qasim? Qasim ini ialah anak Nabi Rasulullah. Abu tu maknanya ayah, ayah kepada Qasim. Anak Nabi berapa orang semua? 7. Laki berapa orang? 3, 4. Nak kena nyanyi ni. Anak Nabi kita ada 7 orang. Berapa laki-laki? 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 orang anak Nabi yang laki. Maka Nabi ambil nama Qasim, anak sulung. Nabi bubuh gelaran dia Abu Qasim, ayah kepada Qasim. Jadi tuan-tuan pun boleh buat apa itu. Contoh tuan-tuan, anak saya 7. Hak nombor 1 perempuan, nombor 2 perempuan, nombor 3 baru laki. Maka kalau saya nak buat gelaran, nama saya itu Abu Yasin. Anak saya Ahmad Yasin, maka saya ni Abu Yasin. Jadi tuan-tuan pun boleh buat gelaran macam itu. Boleh. Tak ada masalah. Orang perempuan, ambil nama anak perempuan yang sulung. Ai, masalah Ustaz. Oi, tak ada anak perempuan. Beranak lagi. Boleh, insya-Allah ni boleh lagi ni. Apa jadi cerita dia? Cerita boleh lagi ni ada cerita dia. Basyira wa Nazira. Malaikat ni kadang-kadang dia bawa basyira, berita gembira. Dan kadang-kadang dia bawa nazira, peringatan, warning. Pada siapa peringatan? Contohnya pada Nabi Lut. Nabi Lut ni datang malaikat bagi nazira, warning, peringatan. Keluar malam ini juga. Allah akan terbalikkan kota Sodom ni. Nabi Lut pun keluar dengan orang-orang beriman. Ni nazira. Tapi ada nabi-nabi yang dapat basyira, berita gembira. Antaranya ialah Nabi Ibrahim. Saya rasa tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni, cuma tak ingat. Tuan-tuan ingat tak Nabi Ibrahim pernah satu hari tetamu datang rumahnya. Nabi Ibrahim tak kenal, jemput masuk, tuan-tuan. Kemudian sembelih seekor kambing, jamu, tuan-tuan. Kita seekor unta ke ni Ustaz ya? Tuan ya. Ni Nabi Ibrahim berai tetamu, tuan-tuan, sembelih seekor kambing. Jemput makan, tak makan. Tetamu ni tadi tak makan. Ai, baik ke pun. Jadi Nabi Ibrahim dia ingat sebab dia tak makan sekali. Nabi Ibrahim ketika itu sedang puasa sunat. Jadi dia pun minum sekali, dia pun makan sekali. Contoh dan contoh bismillah. Bukan saja-saja nak minum ni, nak cerita pasal tetamu tu tadi nak minum sebenarnya. Nabi Ibrahim pun minum, makan. Tetamu tak makan juga. Barulah Nabi Ibrahim perasan ni bukan orang ni. Rupanya ni malaikat. Yang datang ini ialah malaikat. Malaikat datang buat apa? Basyira, memberi berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, zaujatuka, isteri kamu, wa ismuha Saratun, yang bernama Sarah. Kan Nabi Ibrahim ni lama kahwin dengan Sarah, tak ada anak, lama. Sehingga Sarah carikan Nabi Ibrahim isteri yang kedua yang bernama Hajar. Sarah yang carikan. Kita pakcik boleh sembang je lah bab ini. Jangan harap.
Jangan beranganlah bini kita nak tolong carikan ustaz. Jangan. Saya pun boleh berangan aja. Kamera live pula 3 pula ni jenuh. Sekarang bini dengar kerang. Ya Allah Rabbi, tak masuk tidur malam ini. Boleh berangan. Sarah carikan. Hajar tu dicari oleh Sarah. Kahwin, dapat anak. Takdir Allah Ta'ala bila dapat anak Nabi Ismail cemburu pula. Bila cemburu, dia minta berhijrah. Pergi itu yang pindah ke Mekah tu. Hijrah di Mekah. Tuan-tuan, selepas peristiwa itu, bila Nabi Ibrahim balik semula ke Palestin, datang malaikat ni tadi. Yang Nabi Ibrahim duk ingat siapa entah, tetamu mana, buat jamu makan tak makan, rupanya, malaikat. Berita gembira dibawa. Apa beritanya? Sarah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, zaujatuka, isteri kamu, Sarah, hamilah, hamil. Sarah sedang mengandung. Sarah yang duduk di dapur tu terdengar perbualan tetamu dengan suami tadi, tergelak kecil. Tergelak dia. Mana berapa gelak? Hi hu, saya tak tahu dah tuan-tuan, tapi gelak. Kenapa Sarah gelak? Umruha tis'ina. Umur Sarah ketika itu tis'ina, 90 tahun. Umur Sarah ketika itu 90 tahun. Tiba-tiba tetamu ni datang, kata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, zaujatuka, isteri kamu hamil, sedang mengandung. Makcik-makcik angkat tangan, umur 90 angkat tangan. Tak ada. Maknanya boleh lagi. Pakcik-pakcik karang balik, tiba-tiba makciknya, akaknya nak makan asam-asam sikit, belikan. Udah gelak. Ini cerita betul dah. Bukan saya buat reka cerita. Ada dalam tafsir surah Al-Baqarah cerita. Termasuk isteri yang ketiga Nabi Ibrahim yang namanya Qaturah. Ini ada dalam tafsir surah Al-Baqarah tu ada cerita tentang Qaturah. Isteri Nabi Ibrahim ni bukan 2, 3. Seorang lagi namanya Qaturah ataupun dalam bahasa Inggerisnya Qanturah. Tak apalah tuan-tuan ya. Tu yang Sarah mengandung tu. Dan akhirnya laki dapat seorang anak laki. Siapa anak lakinya? Nabi juga, Nabi Ishaq, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hasil daripada nilah tadi Nabi Ismail, puan-puan ya, keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis sikit boleh tuan-tuan. Bila saya tulis tuan-tuan, kalau nak salin balik dalam WhatsApp masing-masing pun boleh tuan-tuan ya. Sebab nak bagi ingat tuan-tuan. Tadi tak habis lagi. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin, sini saya sambung ya, Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Ka'ab, Ka'ab bin, udah tak muat. Cukuplah tu takat ini. Boleh tak ingat tuan-tuan? Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Ka'ab, Ka'ab bin Qusay bin Kilab, Kilab bin Ka'ab, Ka'ab bin Murrah, bla 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 bla, sampai Nabi Ismail. Boleh ingat? Nabi Ismail ni nombor 39. Keturunan ni, tok Nabi ni, tok yang ke-39. Nabi Ibrahim, tok yang ke-40, tuan-tuan. Nombor 60 baru sampai pada Nabi Adam alaihissalam. Baru sampai, tuan-tuan. Soalan. Kita kenal nama bapa Nabi. Kita kenal nama tok Nabi. Mak Nabi nama apa? Mak Nabi Aminah. Semua orang tahu. Mak Nabi Abdullah kahwin dengan Aminah. Soalan kedua. Opah Nabi nama apa? Opah Nabi Abdul Muttalib ni kahwin dengan siapa? Siapa nama opah Nabi ni? Kita kenal mak Nabi, kita kenal bapa Nabi, kita kenal tok Nabi. Opah Nabi ni
Ramai orang buat tak heran je dengan opah Nabi ni. Tak maaf saya sebut. Tuan-tuan, boleh tak kita buat kuis? Siapa nama opah Nabi, siapa nama moyang Nabi, siapa nama isteri pada Hashim ni, moyang ni. Siapa boleh jawab, korang boleh makan. Ada ke makan? Awak saja teka je minta maaf. Tak ada pun tak apa. Tak ada masalah. Saya nak balik. Ha? Kambing tadi yang luar Allah. Tak apa, tak ada masalah. Minta maaf saya gurau ya, tuan-tuan. Nama isteri pada Abdul Muttalib ini ialah Fatimah. Nama isteri pada Abdul Muttalib ini ialah Fatimah. Cuba tengok Nabi Rasulullah, tuan-tuan. Nabi ni dia mudah-mudah ya. Anak Nabi, laki tadi berapa orang? 3. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim ni, tuan-tuan, tak apalah Qasim. Abdullah ni ambil mana Abdullah? Nama bapaknya. Ibrahim ni datang mana? Ni tadi, nombor 40 tadi. 40. Ibrahim. Moyang. Mudah ya. Anak perempuan Nabi pula ada 4 orang tadi. 1 Fatimah ni tadi. Nama opahnya Ruqayyah, Ummul Kalsum, Zainab. 4 orang. Tapi nak ceritanya salah seorangnya ambil daripada nama opahnya Fatimah. Nama anaknya dia ambil daripada nama bapaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Senang ya? Cik kita buat kopi itu hari ni, tuan-tuan. Makcik kapam ya? Tiba-tiba rasa loyo-loyo nak termuntah-muntah ke. Jadi, pergilah beli asam-asam. Esok pergilah cek. Buka buku pink. Perempuan ni. Standby lah nama. Ambil nama mudah-mudah. Nama mak kita. Nama bapa kita. Ambil kaedah sunnah Nabi ni. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Banyak. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Nama anak Nabi. Simple. Tuan-tuan. Ambil pula nama Fatimah. Opahnya bubuh pula nama pada anaknya tadi perempuan. Fatimah binti Muhammad. Soalan kedua. Isteri Hashim ni tadi. Udah merebat. Faham ke tidak ni perempuan nampak? Hashim ni ya. Hashim. Saya bulatkan. Hashim. Siapa nama isteri Hashim? Salma. Bukan Salma. Salma ni bahasa kita. Sin lam mim hamzah. Sin lam mim hamzah di atas. Salma. Maka perempuan hari ni ilmu dapat 2. Nama isteri Abdul Muttalib nama Fatimah. Nama isteri Hashim ialah Salma. Salma ini asal daripada keturunan Bani An-Najjar. Asal keturunannya Bani An-Najjar. Bani An-Najjar ni duduk di mana? Duduk di Madinah. Oi, bukan orang Mekah ke? Bukan. Bani An-Najjar ialah asal daripada orang Madinah. Ceritanya panjang. Saya ringkas. Kita sampai pukul apa, Tuan Imam? 11 kan? 11, betul. 8.30 Si baik kata 8.30 tak berani sampai pukul 11. Tuan-tuan ya. Saya ringkaskan. Hashim ni moyang Nabi. Dia seorang pedagang. Ahli perniagaan, tuan-tuan. Orang Arab ni, tuan-tuan, dia bila dia seorang pedagang, dia bukan jenis buka kedai, buka pukul 10 pagi, tutup pukul 6 petang, pukul 10 malam, tutup tidak. Dia akan berdagang dari Mekah, beli barang Mekah, pergi berniaga di Madinah. Tuan-tuan ingat tak bapa Nabi meninggal macam mana? Dalam perjalanan kan? Pergi mana tu? Pergi berdagang. Tuan-tuan. Tu bapa Nabi Rasulullah Abdullah tu meninggal dunia ketika sedang berdagang.
Kemudian perempuan serupalah juga dengan Hashim ni tadi. Hashim ni pun berdagang. Tuan-tuan baca dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita. Itu ayat dia. Rihlata asyita. Yang berjalan pada musim sejuk. Syita ni maknanya musim sejuk. Siapa yang berjalan pada musim sejuk ni orangnya? Namanya ialah Hashim. Orang Arab ni tuan-tuan, perempuan, dia tak berjalan, dia tak keluar time sejuk, tak keluar. Saya duduk belajar di tanah Arab 7 tahun, tuan-tuan. Musim sejuk, bulan 11, 12, 1, cuti. Universiti tutup. Kami tak pergi sekolah. Tak belajar, tak ada kelas. Sebab musim sejuk, duduk di rumah. Sejuk sangat-sangat. Sopa kita lah tuan-tuan, perempuan musim hujan. Syoknya apa syoknya? Tidur, betul. Tidur di mana? Tidur di rumah, tak keluar, tuan-tuan. Kemudian bangun-bangun pula, hujan tengah kenyang-kenyang tu apa yang paling syok sekali? Ya Allah Rabbi, minum kopi. Cicah pula dengan biskut lutut tu. Kenapa nama dia biskut lutut ya? Tak biskut siku ke, biskut kepala. Tuan-tuan nampak tak? Musim hujan. Kita pun tak keluar time hujan ni. Kalau ada pilihan, kalau ikut kaedahnya, kalau kecemasan sangat-sangat lah, barulah keluar. Kalau mustahak penting betul-betul, baru keluar. Tapi kalau tak ada apa-apa, duduk di rumah lah, ngoloh lagi sedap, tarik selimut, pasang aircon dah. Ni masalah kita ni. Kenapa pasang aircon? Sebab panas. Kenapa tarik selimut? Sebab sejuk. Atau kamu nak apa sebenarnya ni? Nak panas ke nak sejuk ni? Tuan ni pasang aircon sebab panas, tarik selimut sebab sejuk. Tak tahu nak apa sebenarnya tuan-tuan. Nak sejuk ke nak panas? Tuan-tuan, Hashim keluar. Pergi berdagang. Bila pergi berdagang tuan-tuan, dalam perjalanan sampai di Madinah, stranded. Tak boleh bergerak. Sebab di Madinah cuaca terlampau sejuk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, boleh tengok perbezaan cuaca di Mekah dengan cuaca di Madinah. Mana panas, mana sejuk. Madinah biasanya sejuk daripada Mekah. Samalah zaman dulu pun, bila Hashim sampai di Madinah, stranded, terkandas, tak boleh bergerak sebab sejuk sangat. Habis meniaga barang di Madinah, nak pergi pula ke Syam, tak boleh pergi. Kenapa? Sebab sejuk yang terlampau sejuk. Perempuan, bila Hashim pergi berniaga ni, tak ada orang ikut. Kenapa tak ada orang ikut? Sebab memang adat orang Arab musim sejuk tak keluar. Jadi Hashim pergi sorang-sorang. Sorang dia je pergi berniaga. Sampai di Madinah pun sorang-sorang. Tuan-tuan, perjalanan lama. Macam kita sekarang, tak apalah tuan-tuan. Daripada Malaysia pergi Madinah, pergi Mekah, 9 jam. Naik kapal terbang. Atau dulu, naik kuda, naik unta, jalan kaki. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ni tuan-tuan. Dari Mekah, mana kena tulis, dah habis. Membanya dari Mekah pergi Madinah ni berapa hari? 17 hari. Ni cerita hijrah. 17 hari. Bertiga Nabi berjalan. Ni ramai orang tak pasal ni. Bertiga, bukan berdua. Berdua tu siapa? Satu dengan Nabi sendiri, yang keduanya dengan Abu Bakar. Ada seorang lagi. Dalam buku sejarah Angkatan 4 sekolah menengah anak kita, cucu kita tu ada cerita ni. Ada satu orang yang namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ni siapa? Dia penunjuk arah jalan. Itu yang orang kafir Quraisy tak jumpa tu. Kejar. Surakah bin Malik kejar. Abu Jahal kejar.
Abu Lahab kejar, tuan-tuan. Tak jumpa. Sebab apa? Sebab ada seorang penunjuk arah jalan, pakar jalan padang pasir. Dalam riwayatnya, tuan-tuan, Suraqah bin Malik ni, dia pegang aja tanah. Dia pegang aja tanah ni. Oh, dia tahu. Oh, Muhammad ikut sini, katanya. Ni pakar. Kita ada dulu askar kita, nama, siapa nama dia? Kanang anak Langkau. Orang Sarawak. Katanya, tuan-tuan, saya baca buku, Kanang anak Langkau ni, dia boleh tengok jejak. Patah ranting tu, dia tahu dah, oh 10 orang katanya. Oh, ni kepakaran dia tahu. Ni pakar, komando hutan. Suraqah bin Malik ni komando padang pasir, dia tahu, tuan-tuan. Dia pegang je tanah, oh Muhammad ikut sini. Dia lalu dia pergi depan, dia pegang, tak ada ni. Tak ada sini ni, dia patah balik jalan lain. Suraqah bin Malik kejar. 17 hari. Tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab Nabi pun ada pakarnya. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Tuan-tuan buka buku sejarah ke tempat sekolah menengah anak kita, cucu kita tu, ada cerita tentang Abdullah bin Uraiqid. Tetapi tuan-tuan, dia orang Yahudiyun, dia orang Yahudi. Nabi upah dia. Tak kira lah, tuan-tuan ya. Sebab dia walaupun Yahudi, tetapi dia orang yang boleh dipercayai. Yahudi hari ni tak boleh pakai seorang pun, tuan-tuan. Tuan-tuan, patah balik cerita tadi Hashim. Stranded lama, terkandas di Madinah lama. Tak boleh pergi nak ke Syam, tak boleh pergi ke Yaman, tuan-tuan. Arab ni, tuan-tuan, dia biasanya berniaga dari Mekah, dia akan bergerak ke Madinah. Dari Madinah dia akan bergerak ke Syam. Syam ni di mana? Palestin, Syria. Kerana ni Syam lah dulu, Jordan, puan-puan ya. Kemudian bergerak pula patah balik, tuan-tuan, sampai ke Yaman. Kemudian baru balik ke Mekah. Jadi biasanya kalau pergi keluar berniaga ni sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu biasa. Tuan-tuan nak faham cerita ni, tengok cerita 3 Abdul. Cerita Piramli 3 Abdul tu. Husin Lampoyan. Kita tak tengok cerita Piramli, orang kampung Tebing Tinggi. Tengok kan? Bila si Abdul Wahub ni kan? Abdul Wahub ke siapa? Yang Piramli. Piramli apa? Nama Abdul Wahub ni kan? Abdul Wahub. Abdul Wahub tu datang. Jumpa Husin Lampoyan. Husin Lampoyan tengah buat apa macam tu? Dia tengah mengurut kan? Dia tengah berurut. Tukang picit. Siapa tukang picitnya abangnya tadi? Abdul Wahab dengan Abdul Wahid. Tuan-tuan, Piramli tanya apa dalam cerita tu? Tuan dari mana? Katanya. Oh, saya datang dari Basrah, katanya. Ke Baghdad. Tak ingat saya. Basrah apa? Basrah. Basrah ni mana, tuan-tuan? Di Iraq. Negeri yang dia duduk itu ketika itu Isketambola. Ismit Ulam Raja tu kan. Negerinya Isketambola. Isketambola ni Istanbul, tuan-tuan. Turki. Kerajaan Uthmaniyah. Sebab tu tuan-tuan tengok Ismit Ulam Raja dia pakai apa? Warna merah tu tarbus kan. Abdul Wahab, Abdul Wahid pakai tarbus, umpamanya. Istanbul itu di Turki. Kan ya? Tuan-tuan cuba fikir logik akal. Kalau Husin Lempoyan tu dia datang duduk di Isketambola tu sehari 2 hari. Apa payah dia beli tukang urut? Kan beli tu kan. Lelong kat pasar tu kan. Dia beli tu. Kalau setakat nak duduk sehari 2 hari, pergi je lah rumah urut. Bayar RM50, RM70, urut je lah. Habis, balik lah. Tapi dia beli. Kenapa dia beli? Sebab perjalanannya jauh. Dari Baghdad pergi ke Basrah, dari Basrah pergi ke Isketambola tadi, mungkin pergi pula ke Madinah, mungkin pergi pula ke Hijaz dan sebagainya, tuan-tuan. Jauh. Maka Hashim ni duduk lama, tuan-tuan. Meninggalkan Mekah, duduk di Madinah, terkandas musim sejuk, tak boleh keluar, tak boleh nak berjalan. Maka ketika itu orang Madinah ikramud duyuf, memberi penghormatan kepada tetamu, dan akhirnya menawarkan untuk Hashim berkahwin dengan Salma. Azan dulu ke macam mana?
Azan, sila. Al-adah muhakkamah, adat jadi hukum. Ke nak terus? Azan sila, teruskan. Kita ikut kaedah syariah, al-adah muhakkamah, adat jadi hukum. Jadi kalau adatnya azan dulu, azan. Tak apa, tak ada masalah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Tuan-tuan, kita sambung sikit. Mana ke tadi, tuan-tuan? Apa ke tadi? Ha? Hashim. Akhirnya, tuan-tuan, Hashim diberi penghormatan ikramul tuyuf untuk meraihkan tetamu. Orang Madinah kawinkan Hashim dengan Salma.
pun kita boleh dengar je lah cerita ni abang-abang sekalian. Jangan harap lah saya datang kampung Tebing Tinggi, jangan harap lah orang Tebing Tinggi nak offer. Tak ada. Live pula ni kawan bini dia orang dengar pula jenuh. Tuan-tuan, Hashim kahwin dengan Salma ni. Salma ni orang Madinah. Sebab itu tuan-tuan, kenapa, cuba tengok logik akal ni, logik akal. Kita ke depan sikit. Kenapa Allah arahkan Nabi hijrah ke Madinah, bukan ke Habsyah? Tuan-tuan cuba tengok sejarah. Dah ada 2 rombongan yang pergi berhijrah ke Habasyah. Habasyah ni seberang laut. Baharul Ahmar, Laut Merah. 2 rombongan. Rombongan yang pertama, ketuanya sepupu Nabi Rasulullah, Ja'far bin Abu Talib. Rombongan yang kedua, sahabat Nabi, merangkap menantu Nabi Rasulullah, Osman bin Al-Affan. Inilah 2 orang yang dah sampai ke Habasyah. Rombongan yang dah sampai di Habasyah duduk pula di Habasyah first class. Kelas pertama, tuan-tuan. Duduk di mana? Dalam istana Raja An-Najashi, ataupun nama sebenarnya Asyamah An-Najashi bin Ajbar. Tuan-tuan, hari ini saya bagi nama penuhnya. Kenapa bagi nama penuh? Sebab dia beriman pada Allah Ta'ala. Apa bukti dia beriman? Hari kematiannya, meninggalnya Najashi, sampai berita pada Nabi Rasulullah. Bila Nabi dapat berita Najashi meninggal, maka Nabi bangun, Nabi angkat takbir 4 kali, Nabi solat jenazah ghaib. Hukum tu kekal sampai sekarang. Kalau kita tak sempat, tuan-tuan, mungkin jenazahnya di Sabah, Sarawak, nak pergi mungkin tak dan, duitnya, tambangnya mahal, maka diizinkan untuk kita solat jenazah ghaib macam Nabi solat jenazah ghaib untuk Raja Asyamah An-Najashi bin Ajbar ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, Raja Asyamah An-Najashi ni bagi Ja'far bin Abu Talib bersama dengan rombongannya hampir 82 orang. Duduk di mana? Dalam istana. Tetamu di raja. Makannya, santapan di raja, tidurnya di kamar di raja. Bila Osman datang, rombongan yang kedua, 20 lebih orang, pun sama, duduk dalam istana. Logik akal, patutnya Nabi hijrah ke Habasyah. Sebab rajanya raja yang baik, bagi duduk dalam istana. Tapi kenapa Allah arahkan, Allah letakkan tempat hijrah Nabi tu di Habasyah? Tuan-tuan, bila 17 hari. 17 hari Nabi berhijrah sampai satu tempat. Nama tempat itu ialah Quba. Nama tempat tu ialah Quba. Hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Madinah buat umrah, lepas di Mekah pergi ziarah ke Madinah buat haji, lepas Mekah pergi Madinah, tuan-tuan akan dibawa ke satu tempat namanya Masjid Quba. Di Quba ni Nabi duduk 3 hari. 3 hari. Nabi bina satu masjid, tapak yang sama sekarang. Tapak tu dulu Nabi bina, sekarang dah naik seolah masjidnya warna putih masjidnya. Itulah Masjid Quba, masjid yang pertama. Sampai hari yang ketiga, Nabi duduk di Quba, tiba-tiba datang 40 orang anak muda. Muda-muda semuanya. Siap dengan baju perang, siap dengan topi perang, siap dengan pedang, dengan panah, dengan lembingnya, dengan segala-galanya, tuan-tuan. Datang 40 orang. Hai, nak buat apa 40 orang ni? Nak bunuh Nabi? Tidak. Datang itu
untuk iring Nabi dari Quba nak masuk ke Madinah. Tuan-tuan, rujuklah dalam mana-mana kitab sirah pun 40 orang ini ialah daripada keturunan Bani An-Najjar. Bani An-Najjar. Siapa Bani An-Najjar tadi kita sebut? Daripada keturunan Salma. Mana ke nama Salma ni? Salma. Salma ni daripada keturunan Bani An-Najjar. 40 orang datang nak iring Nabi. Di Mekah ada ke macam ni? Tak ada. Di Mekah tak ada dapat iringan macam ini. Pegawai tentera yang iring tak ada di Mekah. Tak dapat. Walaupun Nabi lahir di Mekah, Nabi duduk di Mekah, Nabi kerja di Mekah, Nabi kahwin dengan orang Mekah, rumah Nabi di Mekah, tapi tak dapat. Bila Nabi sampai di Quba nak masuk ke Madinah, Bani An-Najjar datang. Sebab apa? Sebab ini keturunan daripada Salma, isteri kepada Hashim, moyang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, saya bubuh nama An-Najjar ini kepada anak saya nombor 5. Cuma saya tambah Ahmad. Ahmad An-Najjar. Nombor 5 ke? 4 Ahmad Yasin, 3 Ahmad Yasin, 4 Ahmad. Kau tak ada hampir nombor 5. Minta maaf. Kau memang nombor 7. Tuan ni nombor 5. Ambil nama ni lah. Ahmad An-Najjar tadi. Manalah tahu kot esok besar dia ada semangat macam Bani An-Najjar nak pertahankan Nabi Rasulullah, nak pertahankan sunnah sirah, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena sempena dengan maulidnya Nabi Rasulullah, kelahiran Nabi Rasulullah ini. Tuan-tuan, kita ingatlah nama keturunan Nabi ni tadi. Boleh kot kita ulang sikit. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Cukup dah tu. Takat Abdul Manaf tak apa. Takat Hashim pun tak apa dah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, tak apa dah tu. Hashim bin Abdul Manaf, kalau boleh lajak sikit, cantik lah tuan. Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Ka'ab, Ka'ab bin Murrah dan sebagainya. Tuan-tuan, sempena dengan bulan kelahiran Nabi Rasulullah, kita ingat juga 2 nama. Opah Nabi tadi nama Fatimah. Moyang Nabi yang perempuan isteri pada Hashim tadi nama Salma. Tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan. Ingat dah kita. Kita nama kita pun tak tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu takat mana nama tuan-tuan ni? Contoh saya, Ahmad Faisal bin Muhammad Fuad. Muhammad Fuad bin Yang Muhammad Yusuf. Yang Muhammad Yusuf bin Muhammad Syarif. Muhammad Syarif bin tak tahu dah. Saya rasa tuan-tuan perempuan berapa itu juga. Takat 2, 3, 4 jadi atas tu yang tahu. Tak tahu kita, tuan-tuan. Tapi dengan nama Nabi ni kita boleh kenal, tuan-tuan. Mudah-mudahan esok dapat syafaat. Tuan-tuan, syafaat ni tak semua orang. Tuan cuba tengok ya. Ada 10 nama yang Nabi dah jamin masuk syurga. Soalan, nama kita ada tak dalam tu? Nama saya, nama tuan-tuan, nama perempuan, tak ada. Kita pun tak kenal 10 orang ni. Siapa 10 orang ni? Kenal lah kot 3-4 orang. 1, Abu Bakar. 2, Umar. 3, Osman. 4, Ali. Saya tambah nombor 10. Bolehlah kenal seorang lagi. Namanya Sa'id bin Zaid. Kita ingat nama ni. Sa'id bin Zaid. Siapa dia Sa'id bin Zaid ni? Sa'id bin Zaid ini ialah isteri kepada adik Umar bin Al-Khattab. Ringkas ceritanya, adik ipar Umar.
Tuan-tuan mungkin ingat cerita Omar pergi rumah adik iparnya, tampar adik iparnya. Ingat cerita tu? Yang adiknya tengah baca Quran, tengah belajar baca Quran, ada seorang sahabat nama Khabbab bin Al-Arath yang ajar ketika itu. Kena tampar adik perempuannya, berdarah bibirnya. Suaminya kepada adik perempuan Omar inilah namanya Sa'id bin Zaid. Orang yang ke-10 Nabi jamin masuk syurga. Nama kita tak ada. 313 ahli Badar, Nabi jamin nanti di padang mahsyar mereka ni selamat. 313. Pun kita tak kenal 313 ni, tak kenal. Kita mungkin kenal lah 3-4 orang. Siapa? 1, Abu Bakar. 2, ulang balik yang tadi, ulang balik. 2, Umar. 3, Osman. 4, Ali. Saya tambah seorang lagi, Qatadah An-Nu'man. Tuan-tuan, ada seorang sahabat daripada perang Badar namanya Qatadah An-Nu'man. Ada cerita tentang Qatadah. Tuan-tuan, Qatadah dalam banyak-banyak perang, dialah orang yang sentiasa duduk dekat dengan Nabi. Nabi tak suruh pun, tapi dia rasa nak jaga Nabi, nak bela Nabi, nak pertahankan Nabi. Qatadah ni, dia ni pakar main pedang, tuan-tuan. Qatadah ni laju. Kalau dia main pedang, dia pegang pedang tu kiri, kanan, depan, belakang, laju. Tuan-tuan, satu perang, tentera musuh serang Nabi dengan panah. Panah dari jauh. Qatadah ni duduk dekat dengan Nabi. Dia nampak anak panah datang belah kanan, dia tepih pakai pedang dia. Dia nampak mari belah kiri, dia tepih pakai pedang dia. Sepanjang perang, dia tepih jaga Nabi Rasulullah. Tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala, dalam banyak-banyak panah tu, satu terlepas. Satu tak dan dia tepih. Dan akhirnya terkena ke dia. Macam kita lah orang perempuan kan, tengah potong-potong bawang, tiba-tiba terkena jari sikit. Berapa hari MC tak masak? 3 hari. Bang, kita makan luar. Pasal apa? Jari terih, potong bawang kena pisau. 3 hari makan luar, pakcik-pakcik. 3 hari. Tuan-tuan, Qatadah An-Nu'man terkena anak panah. Tak berhenti pegang pedang jaga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kenanya? Tuan-tuan, di mata. Panah musuh tadi terkena di mata. Apa dia buat MC ketiga hari? Tak masak ketiga hari dah. Dia pegang panah tu, dicabut sambil pegang pedang. Pertahankan batang tubuh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kenal seorang lagi sahabat yang Nabi jamin nanti di padang mahsyar selamat. Salah seorangnya ialah Qatadah An-Nu'man. Kebetulan tuan-tuan, saya bubuh ambil nama ini juga, bubuh anak saya nombor 4 pula. Cuma saya tambah Ahmad lagi tadi. Ahmad Qatadah An-Nu'man. Kot mau nanti esok-esok pertahankan hadis Nabi, pertahankan sunnah Nabi, pertahankan sirah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pun, tuan-tuan, kalau dapat anak esok-esok, ambil nama-nama macam ini. Carilah tuan-tuan. Buka buku sirah, mengaji, tanya dengan imam kita ni. Kan Bilal besar, masjid besar kita ni, tuan. Tanyalah. Kut mau nanti semangat mereka ikut macam kita. Ikut macam Nabi Rasulullah, sahabat-sahabat keliling Nabi yang pertahankan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bila lahirnya Nabi Rasulullah, tuan-tuan, rahmatan lil alamin, Allah kata, wa mar arsalnaka
Wa ma arsalnaka, dan tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, hanya semata-mata untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Tuan-tuan, soalan. 10 nama tak ada nama kita. Tentera Badar berapa orang? 313. Ada ke tak ada nama kita? Tak ada. Hai, nampak gayanya kita ni tak dapat ikut syafaat. Tuan-tuan, ada satu lagi peluang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, jilid yang pertama, saya tak ingat bab apa. Jilid yang Riyadhus Shalihin ni ada 2 jilid. Tuan-tuan buka jilid yang pertama, bab yang agak awal-awal, bab muraqabah ke. Sebenarnya saya tak ingat bab apa tuan ni. Balik saya cek balik ke Imam Hasan. Ada satu hadis yang Nabi sebut nanti di padang mahsyar, 70,000, ada 70,000 orang yang akan mendapat syafaat Nabi Rasulullah. Bila hisabin, dia tidak akan dihisab, wala azabin, dan tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. 70,000 orang. Tidak akan dihisab, tidak akan disoal, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 70,000 orang. Saya belik kitab Riyadhus Shalihin, tak ada nama, tuan-tuan. Nabi tak letak nama. Siapa 70,000 orang? Maknanya kita masih ada harapan. Kita masih ada peluang untuk mendapat syafaat Nabi Rasulullah. Sebab 70,000 orang ni belum ada nama. Tapi masalah besar timbul, tuan-tuan. Perak saja dah 2 juta lebih. Kita dengar khutbah baru ni kan. Perak saja 2 juta dah. Itu belum satu Malaysia. Malaysia ni 30 juta. Tu belum zaman tok kita, opah kita yang dah meninggal, tuan-tuan. Berapa pula tu? Ni yang ke depan anak cucu cicit kita ni yang ke depan ni. Banyak juta. Tu baru Malaysia. Belum cerita mereka, belum cerita Mekah, belum cerita Madinah, belum cerita di Syam, Syria, Palestin. Tuan-tuan, belum cerita di England. Tuan-tuan. Tapi peluang masih ada untuk kita mendapat syafaat Nabi. Sebab Nabi tak letak siapa dia, 70,000 orang. Tugas kita ni, tuan-tuan, beramal ibadah. Tugas kita ni untuk kita terus kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita pada Allah, ikut sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 70,000 orang ni termasuklah nama kita, nama saya, nama tuan-tuan, nama perempuan. Allahumma amin, insya-Allah. Tuan-tuan, ada harapan. Kita boleh lagi masuk syurga dengan syarat tadi. Syarat kita beramal ibadah, kita kekal dalam keimanan, tuan-tuan. Tuan-tuan, last cerita. Kenapa saya kata ada harapan, tuan-tuan? Cerita Abu Sufyan. Tuan-tuan kenal Abu Sufyan? Abu Sufyan ni ada seorang anak namanya Ikrimah bin Abu Sufyan. Jahat macam bapak dia juga. Abu Sufyan jahat. Tuan-tuan ingat peristiwa hijrah ni? Ada 20 orang kepung rumah Nabi malam itu. Yang Ali gantikan tempat tidur tu kan. Inilah kisah dia. Ada 20 orang kepung rumah Nabi sambil memegang pedang yang paling tajam dalam dunia ketika itu. Tempah khas daripada Syam. Nak bunuh Nabi Rasulullah. 20 orang. Siapa yang tempah pedang ni? Yang tempah pedang ni Abu Sufyan. Punya jahat Abu Sufyan. Tuan-tuan, nak bunuh Nabi, hina Nabi, maki Nabi, macam-macam dia buat. Dalam perang Badar, dialah punca, tuan-tuan, Abu Sufyan. Dialah ketua kafilah yang balik berdagang tu. Abu Sufyan.
Dialah punca, tuan-tuan, yang hantar wakil ke Mekah menceritakan bahawa Muhammad dah bunuh orang-orang Mekah sedangkan perang tak start pun lagi. Abu Sufyan punca. Tiba-tiba, tuan-tuan, tahun 8 Hijrah, 2 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat 10 Hijrah. 2 tahun sebelum itu, Abu Sufyan masuk Islam. 2 tahun aja sebelum Nabi meninggal dunia, Abu Sufyan masuk Islam. Tuan-tuan, hebat tak hebatnya, walaupun baru masuk Islam semalam, hari ni malam ni masuk Islam, esok Nabi berjaya tawan ataupun Nabi berjaya membebaskan kota Mekah. Dan Nabi sebut, man dakhala ila baiti Abu Sufyan, siapa yang duduk dalam rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Abu Sufyan baru masuk semalam, tapi Nabi dah iktiraf, Nabi sebut nama Abu Sufyan. Soalan, kita masuk Islam bila, tuan-tuan? Semalam ke? Dari kecil, beranak-beranak dah Islam kita. Siapa lagi lama, kita ke Abu Sufyan? Kita lebih lama dari Abu Sufyan. Tapi Nabi iktiraf Abu Sufyan. Nabi sebut nama dia. Siapa yang duduk dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Tuan-tuan, bukan itu sahaja. Habis, tuan-tuan, Nabi dah bersihkan Kaabah, dah buang berhala-berhala ni semua. Tuan-tuan, Nabi bahagi harta. Nabi panggil seorang datang. Ni kamu punya, ni kamu punya, ni bahagian kamu, ni bahagian kamu. Tiba-tiba datang Abu Sufyan, ya Rasulullah, kaifali? Ya Rasulullah, aku macam mana? Tak ada ke? Abu Sufyan datang minta. Sahabat geram masa itu. Orang lain semua beratur nunggu. Tiba-tiba datang Abu Sufyan terus minta. Kalau kita tak potong lain ni orang ni. Balik ke aku tumbuk dia geram. Tapi orang Islam tak boleh marah pasal dia baru masuk Islam semalam. Baru kemarin masuk Islam. Tak tahu lagi. Tuan-tuan, Nabi buat apa? Nabi ambil segenggam tali. Tali, ustaz, apa mahanya? Tali tu berikat padanya 100 ekor unta. Nabi bagi pada Abu Sufyan. Baru semalam masuk Islam. 100 ekor unta. Tuan-tuan, bahasa kita ni hari ni nyerongin Abu Sufyan. Dapat 100 ekor unta. Baru semalam. Sahabat-sahabat lain bila tengok Abu Sufyan dapat unta 100 ekor, mula berangan. Kalau Abu Sufyan semalam Islam pun 100 ekor, aku katanya, takkan kurang 100 katanya. Paling koman 200 katanya. Tuan-tuan, mula berangan sahabat lain. Bagi Abu Sufyan pun balik, bawa 100 ekor perempuan. Tiba-tiba datang lagi Abu Sufyan. Ya Rasulullah, hadza ibni, wahai Rasulullah, ni anak aku. Wa ismuhu Muawiyah, namanya Muawiyah. Wa kaifa wa, dia tak ada ke? Abu Sufyan datang lagi minta. Bawa anak pula. Kalau saya tuan anak 7 kali ulang. Tuan Abu Sufyan minta untuk anak. Dia dapat dah tadi 100. Logik akal, tuan. 100 kamu bagi-bagilah nak anak. Hak ni 2 ekor, hak tu 3 ekor, hak ni 5 ekor. Pandai-pandai lah. Tidak, dia bawa anak dia pula, Muawiyah. Nabi senyum. Nabi ambil lagi segenggam tali bagi. 100 ekor unta lagi untuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ni, tuan-tuan, ada cerita lain juga. Tapi tak ada cerita ni panjang. Tak mau. Nabi pernah pegang dada Abu Sufyan, Muawiyah. Nabi pernah pegang dada. Sebab tu, tuan-tuan, tengok jubah Arab ni, ada jubah yang dadanya terbuka. Tak perasan tak? Kalau kita pergi beli jubah, dia ada yang 3 segi tu. Itu satu. Dan ada satu lagi bulat je. Dia terbuka dekat dada.
itu mengikut sunnah Muawiyah. Start daripada hari itu, Muawiyah gunting semua baju dia supaya dadanya terbuka. Kenapa? Sahabat lain tanya, kenapa Muawiyah gunting baju, kenapa gunting jubah? Muawiyah kata, ni tapak tangan Nabi yang mulia pegang dada aku. Aku tak nak apa-apa benda walaupun baju tutup tapak tangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sunnah Muawiyah. Cuma kita kalau kita buat di Malaysia, orang kata something no. Oh. Cik imam kita terbuka dadanya sini. Apa imam ni nampak dadanya, kata elok pula berbulu-bulu pula dada. Apa imam ni, katanya, ai tak betul ni. Tuan-tuan, ni sunnah Muawiyah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan akhir, ambillah mana sunnah pun. Ambillah mana sunnah pun. Sunnah Nabi belajar, sunnah Nabi baca Quran, sunnah Nabi semayang, sunnah Nabi puasa. Ambillah tuan-tuan, apa sunnah pun kita ikutlah, untuk kita mendapat syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah kita ni, kita nak buat sunnah yang susah-susah. Bila cerita bab sunnah ni, orang lelaki dia faham satu je makcik, satu je dia faham. Tak ada sunnah lain lah. Sunnah susah sunnah tu. Dengan nak pakai modalnya, dengan keadilannya, dengan nafkahnya. Kata bukan senang ya. Dalam kitab fiqh Pak Senawi, kita rujuk kitab fiqh Pak Senawi. Saya ingat warna bukunya warna biru. Saya ingat sampai sekarang. Dalam kitab fiqh Pak Senawi ni menyatakan bahawa seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya lisanah untuk setahun, 2 persalinan lengkap, luar dalam atas bawah, lengkap, 2 persalinan setahun, baju, tudung, luar dalam, anak tudung, kena beli setahun 2 pasang, pakcik oi. Itu yang almari kita penuh dengan baju dema je. Ni makcik, saya pecah rahsia ni. Cik kira dah dapat ke belum start kahwin hari tu? Katalah kahwin dah 20 tahun, patut dalam almari dah kena ada 40 pasang dah baju. Ai kalau abang-abang tak bagi lagi, kena kotak balik tu. Kira lah berapa tahun dah kahwin. Saya untuk tahun ni selesai dah, alhamdulillah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal hari tu Safar hari tu selesai dah. Alhamdulillah. Jadi kalau nak cerita kahwin 2 tu boleh dah saya ni. Cerita je lah. Jangan sampai cerita pun tak berani ya kan. Mimpi pun tak berani. Habislah tu. Makanlah kambing 10 ekor pun kan. Tak guna ni. Sekarang sikit lagi makan, ada kursi tu kan, kita tukar kursi. Satu suap tukar kursi sana, satu suap tukar kursi sana pula. Pasal apa lagi tukar-tukar? Senang kahwin. Tukarlah 10 kali pun tak ada beraninya tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau bab pakaian ni pun tak selesai. Lambat lagi lah Pak Haji. Pak Haji Habib, nampak lagi lah. Selesaikan dulu bab pakaian. Wallahu ta'ala a'lam, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat masuk dalam syurga Allah dengan kita mengingat hari kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, akhir Tuan Imam, tahun depan kita ubah sikit.
Kenapa ubah, tuan-tuan? Rabiul Awal kita kenal dengan bulan kelahiran Nabi. Tapi ramai orang tak perasan Nabi wafat juga pada bulan Rabiul Awal. Tahun depan cari ustaz seorang, bukan saya lah, orang lain lah pula, cerita bab kewafatan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama, bulan yang sama, Rabiul Awal. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah maftah alaina, Allah maftah alaina, Allah maftah alaina. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran-Mu ya Allah. Untuk kami ini menerima segala sunnah-sunnah Nabi kami ya Allah. Untuk kami ini memahami sirah perjuangan Nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk kami melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifarah surah Al-Asr.